KR daerah serta pihak konsesi jalan persekutuan. Itu antaranya. Jadi anda waspada sentiasa untuk menggunakan laluan-laluan di liang bukit dan sebagainya dalam suasana hari ini. Dan ingat, kepada anda yang suka aktiviti-aktiviti pendakian juga, kalau di Selangor ini kawasan hutan simpan dah pun ditutup. Jadi anda dilarang untuk melakukan aktiviti pendakian, dan lokasi-lokasi lain sekiranya masih dibuka dan sebagainya. Pemerhatian anda juga pentinglah terhadap cuaca yang berlaku hari ini. Bagaimana untuk kita jaga agar perkara-perkara yang tidak diingini kita dapat elakkan daripada terjadi. InsyaAllah, okey? Sama-samalah kita doakan. Dan seterusnya selepas ini Hayatul Salihin, kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini dia Maulaya dan denganlah Ahmad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم dan berdoa pada Allah yang memiliki purnama, terbelah hati baginda, dibuangkan kotorannya, dan yang sakit yang sembuh, yang berhajat pun telah makbul dengan berkat sentuhannya, dengan berkat doanya. Hiburan mendidik FM di Lembah Kelang. Iklim inspirasi euforia Islami.
Terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk kita bawakan perbincangan kita pada malam ini setiap Khamis 9 malam untuk rancangan Hayatus Salihin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani dan pun bersama dengan kita dalam talian untuk kita bawakan perbincangan selanjutnya kisah tokoh tabi'in yang akan kita bawakan. Dan pada malam ini kita akan sambung lagi pengajiannya untuk bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Malam ni kita nak sambung lagi kisah tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana sumbangan beliau dalam dunia Islam, bagaimana ketokohan dari segi kepimpinan yang boleh kita ambil perhatian dan belajar sama-sama. InsyaAllah kita harap anda dapat menonton sama dekat Facebook dan juga YouTube. Terima kasih yang sering berkongsi komen yang menjadikan rancangan ini rancangan seisi keluarga untuk semua orang dengar. Sebab kadang Ustaz, kita seronok nak bawa anak-anak dengar kisah-kisah tokoh-tokoh ilmuwan dahulu, tokoh-tokoh ulama Islam kan. Cuma tak tahu nak sampaikan dalam cara yang macam mana, takut sumbernya pun kita tak pasti. Jadi kita bawakan rancangan ini agar semua orang boleh duduk sama-sama dengar dan hayati kisah tokoh yang akan kita bawakan. Ustaz, malam ni kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره وعانه قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Terima kasih pada DJ kita Haji Faiz bin Haji Osman hafizahullah wa mata'allahu bi sihatin wa afiyah. Warga pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pada malam ini semuanya berada dalam keadaan yang baik dan mudah-mudahan semua mendapat penjagaan, perlindungan, kesejahteraan, keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada malam ini kita ke udara dan kita juga secara langsung di FB IKIM. Mudah-mudahan semua dapat manfaat dan kebaikan. Dan pada malam ini kita akan sambung bicara kita berkenaan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal sebagai seorang khalifah yang sangat hebat dalam era pemerintahannya. Kalaulah dalam pertemuan yang lalu kita telah membicarakan bagaimana interaksi di antara Umar bin Abdul Aziz dan anaknya Abdul Malik, maka pada malam ini kita nak baca beberapa kisah pengalaman para alim ulama bersama dengan Umar bin Abdul Aziz. Kisah yang pertama diceritakan oleh Salamah bin Dinar, seorang ulama, hakim dan seorang imam di Masjidin Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Salamah bin Dinar bercerita, suatu ketika saya pergi menziarahi Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu berada di Khunasirah. Khunasirah ni salah satu tempat di Halab di Syam ataupun Syria pada hari ini. Umar pada ketika itu tinggal di Halab. Umurku pada ketika itu agak lanjut dan uzur. Aku tidak berpeluang untuk menemui khalifah. Ketika aku tiba, beliau sedang berada di tengah sebuah rumah. Namun aku sudah tidak mengenalinya, masya-Allah. Salamah bin Dinar ni merupakan imam Madinah, dan Salamah bin Dinar pernahlah tinggal bersama Umar bin Abdul Aziz ketika mana Umar bin Abdul Aziz menjawat jawatan gubernur sebelum beliau dilantik menjadi khalifah. Aku sudah tidak mengenalinya, wajahnya jauh berubah berbanding ketika beliau menjadi gubernur di Madinah dahulu. Beliau menyambutku, marilah ke sini wahai Abu Hazim. Bukankah engkau Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz? Aku bertanya setelah menghampirinya. Maka jawab beliau, ya. Apakah yang berlaku kepadamu wahai Umar?
bukankah dahulu wajahmu sungguh tampan, parasmu sungguh segak, hidupmu sungguh mewah? Umar menjawab, ya, itu dahulu. Aku berkata lagi, apakah yang menyebabkan engkau berubah, sedangkan engkau kini memiliki segala-galanya? Engkau kini bergelar Amirul Mukminin. Apa yang berubah, wahai Abu Hazim? Tanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Maka kata Abu Hazim, tubuhmu begitu kurus, kulitmu begitu kasar, wajahmu kelihatan pucat, dan matamu tidak lagi berseri-seri. Ini seorang khalifah ni. Seorang khalifah. Jadi Abu Hazim ni dia rasa sungguh aneh melihat hal keadaan Umar bin Abdul Aziz selepas jadi khalifah, dia begitu keadaannya. Lalu dia menangis sambil berkata, bagaimana agaknya jika engkau melihat saya selepas 3 hari dikuburkan? Anak mataku sudah semestinya pada ketika itu tersembun. Perutku sudah pecah dan ulat merayap di seluruh tubuh ini. Jika engkau melihatku ketika itu, sudah tentu engkau lebih tidak percaya berbanding dengan apa yang engkau lihat pada hari ini. Umar bin Abdul Aziz kata, kalau tengok macam ni pun kamu terkejut, pasalnya kalau tengok aku selepas 3 hari dikebumikan, lebih-lebih lagi lah kau terkejut dengan keadaan. Bermaksud orang ini orang yang sentiasa mengingati mati. Salah satu daripada perkara yang menyuburkan ketakwaan dalam jiwa seseorang ialah apabila dia mengingati mati. Maka dengan sebab itulah Nabi kita katakan, fa'aksiru min dhikri hadin al-lazzat. Perbanyakkanlah mengingati pemusnah segala kelazatan, iaitu kematian. Maka para alim ulama dulu ni macam-macam cara mereka itu untuk mengingatkan diri mereka dengan mati. Antaranya ada dalam kalangan mereka yang berserban besar. Kita hari ini kalau tengok orang berserban besar tu, mungkin kita anggap ni lah orang alim ulama, orang hebat dan sebagainya. Sebahagian para ulama di zaman dahulu serban besar tu kerana apa? Kerana serban itu merupakan kain yang telah disediakan untuk menjadi kain kapan dia. Kain kapan dia. Jadi kalaulah kain kapan pun dah ada di atas kepala Faiz, tak berani dah nak buat benda pelik-pelik. Nak buat perkara pelik-pelik ni sebab apa? Kain kapan pun dah ada atas kepala dah. Begitulah hal keadaan mereka mengingatkan diri mereka tentang kematian. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam beberapa riwayat, begitulah juga dalam syarah kepada kitab Syama'il, antaranya ialah Mawahib Laduniyah, yang menyebutkan cincin Sayyidina Umar tertulis kafa bil mauti wa'idha. Memadailah kematian itu sebagai satu peringatan. Sayyidina Umar, Masya Allah, cincin orang lain ada tulis Alhamdulillah, cincin orang lain ada tulis wa kafa billahi syahida. Tapi cincin Sayyidina Umar tertulis padanya kafa bil mauti wa'idha. Memadailah kematian itu sebagai satu peringatan. Jadi salah satu daripada ciri-ciri para salihin yang kita nak belajar pada malam ni, antaranya ialah orang-orang soleh ini, mereka adalah orang yang membuat persiapan untuk kematian. Bukan ingat mati ni maksudnya duk takut saja-saja tapi tak buat apa-apa. Bukan macam tu. Duk risau aja. Update status risau di Facebook tapi nampak macam tak risau mana. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Tapi yang dikatakan takut kepada kematian ni mengingatkan diri kita sendiri untuk kita bersedia. Bersedia. Isti'adat liyaumil ma'ad. Membuat persiapan untuk hari kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad
dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah. Kata beliau, orang-orang soleh, ya, mereka itu kalau dimaklumkan, ya, esok dia akan mati, maka sudah tak ada lagi lintasan dalam hatinya perkara-perkara yang belum dia buat. Oh, maksudnya semua dah selesai dah, sembahyang sunat dah selesai, puasa pun dah selesai. Ya, ini yang sunat-sunat, yang wajib lebih-lebih lagi lah selesai. Ya, yang qada dan sebagainya. Itu kata Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, para salihin itu mereka apabila dimaklumkan, ya, contohnya lah kalau dikatakan betul awak akan meninggal, amalannya tetap tidak akan bertambah. Sebab apa? Semua dia dah buat. Kita kalau bagi tahu kata esok nak mati ni, masya-Allah, ya, rasa-rasanya tak cukup, ya, 24 jam minta yang diberi, tambah lagi. Minta tambah lagi, ya, minta hayat, ya, minta, ya, ekstra, tambahan. Sebab apa? Banyak lagi duk rasa yang ni tak buat, yang ni belum selesai, masya-Allah, ya. Jadi ini, ya, yang dikatakan ingat pada mati itu ialah isti'dad liyaumil ma'ad, mempersiapkan diri untuk hari kembali kepada Allah. Umar mengangkat wajahnya melihatku, kata Abu Hazim. Ingatkah sebuah hadis yang pernah engkau sebutkan kepadaku ketika di Madinah dulu, wahai Abu Hazim? Ya, tanya Umar bin Abdul Aziz. Abu Hazim ni seorang perawi hadis, ya, seorang imam, seorang hakim, ya, seorang perawi hadis, seorang ulama. Maka Abu Hazim mengatakan, terlalu banyak hadis yang telah kusebutkan kepadamu, wahai Amirul Mukminin. Yang mana satukah yang engkau maksudkan? Maka Umar mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka pada ketika itu Abu Hazim mengatakan, oh, saya ingat, ya, hadis tersebut. Bacalah, ya, sebutkanlah hadis itu kepadaku. Aku ingin mendengar sekali lagi daripadamu, wahai Abu Hazim. Maka Abu Hazim pun mula membaca hadis tersebut. Aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hadapan kamu ada satu halangan yang terlalu tinggi dan terlalu berbahaya. Ya, di hadapan, ya, semua orang ni ada satu halangan yang terlalu tinggi dan sangat bahaya. Tiada siapa yang mampu melepasinya kecuali orang yang kurus tubuhnya disebabkan terlalu kuat beribadah dan berjihad. Tak ada orang mampu untuk melepasi tembok yang tinggi itu kecuali orang yang kurus. Bukan kurus saja-saja, ya, bukan kurus duk diet tak makan ke apa ke, ya, bukan kurus yang macam tu. Walaupun kurus yang macam tu penting, ya, penting kurus yang macam tu, ya, untuk kesihatan. Ya, tapi saya kadang-kadang rasa lucu juga kawan-kawan kata, ya, bila kita cuba tak nak makan nasi, kawan-kawan kata, hai ustaz, ya, nak diet makan nasi buat apa, gajah tak makan nasi pun gemuk juga. La ilaha illallah, kita apa, ya, Sebersalah kita, Ustaz. Serba salah kita, ya, serba salah kita, ya. Tapi mudah-mudahan Allah anugerahkan kesihatan pada kita semua, ya, dengan kita menjaga kesihatan, ya, dan diet pemakanan. Jadi kurusnya Umar bin Abdul Aziz itu sebab apa? Sebab kuat ibadat. Ya, kuat ibadat. Bahkan beliau sejak dilantik menjadi khalifah sangat-sangat jarang, ya, tidur malam. Disebutkan dalam satu riwayat beliau hanyalah tidur di atas kedua lututnya, masya-Allah. Dia menungkat lutut dan meletakkan wajahnya ke lutut, ya, sambil beliau menangisi. Dia menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala kalaulah, ya, ada dalam urusan pemerintahannya rakyat yang hidup sengsara dan sebagainya. Ya, jadi bukanlah kita katakan kepimpinan itu, ya, untuk bermewah-mewah, tidak. Ya, bukanlah juga untuk mengayakan, ya, adik-beradik sendiri, mengayakan anak-beranak, tidak. Tetapi masya-Allah, ya, sesudah dia dilantik menjadi khalifah, hidupnya jadi seorang yang sangat-sangat subul kerana bimbang dan takut, dia nak kembali kepada Allah dalam hal keadaan
memikul tanggungjawab ya menjaga urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abu Hazim membaca hadis tersebut, Umar menangis sekuat-kuatnya hingga lah kata Abu Hazim, sampailah aku merasa terlalu kasihan melihatnya. Beliau kemudiannya menyapu-nyapu air matanya dan memandangku sambil berkata, wahai Abu Hazim, apakah engkau akan menyalahkanku jika aku menguruskan tubuhku untuk menghadapi halangan itu? Ya, halangan tembok yang tinggi dan besar yang halang kita sebenarnya apa? Ialah nafsu kita sendiri. Ya, nafsu kita sendiri. Dan sifat nafsu ni sangat-sangat susah untuk kita hadapinya. Sebab apa? Sebab ia merupakan suatu yang ada dalam diri kita sendiri. Dia bukan musuh di luar, dia musuh di dalaman kita. Ya, dan dia sifat dia juga ialah dia seiring dengan apa yang kita suka. Ya, kita suka makan, nafsu juga suka. Ya, kita suka pujian, nafsu lebih-lebih lagi suka. Ya, maka dengan sebab itu dia seiring. Ya, dengan sebab itulah mengalahkan nafsu ni dengan mujahadah, salah satunya ialah dengan berlapar puasa dan memperbanyakkan ibadah, menekan nafsu tersebut dengan banyak ibadah dan puasa supaya nafsu itu jadi taat. Ya, kita tak boleh buang nafsu daripada diri kita. Kalau buang nafsu, orang Islam tak berjihad lah. Ya, sebab apa? Marah tu juga datang daripada nafsu. Tetapi sebab itulah kita tak boleh buang nafsu ni daripada kita. Ya, kalau langsung tak bernafsu, tak melawat lah. Ya, sedangkan jihad perlukan. Perlukan kita katakan ada nafsu, tapi nafsu yang macam mana? Nafsu yang dikekang. Nafsu yang dikawal. Ya, dengan hati nurani dan juga dikawal dengan ilmu pengetahuan yang Allah berikan. Ya, umpama kita katakan penunggang kuda, kalaulah saat penunggang kuda tu seorang yang kuat, maka dia boleh mengawal kuda yang kuat tadi dapat dikawal oleh penunggang kuda. Apabila dia sihat, apabila dia kuat, dia boleh kawal kuda tu nak berlari ke mana. Tetapi kalau saat dia lemah, pegang tali kuda pun tak larat, memang kuda bawa dia ikut suka. Maka begitulah hal keadaannya rohani manusia. Rohani ni makanan dia ialah ibadah. Makanannya ialah ketaatan kepada Allah. Maka makin kuat ibadah kita, makin taat kita kepada Allah, makin kuat rohani. Bila rohani kita kuat, dia akan menundukkan nafsu kita. Dan pada ketika itu, nafsu akan dapat dikawal. Nafsu tak boleh dibuang, tapi dapat dikawal dengan kawalan yang ketat, sehinggalah dia tidak dapat merosakkan kita. Apabila dikawal dengan baik. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, apakah kamu nak menyalahkan aku kalau aku menguruskan tubuh badan aku ni untuk aku menghalang tembok tersebut? Begitulah gambaran bagaimana kesungguhan Umar bin Abdul Aziz dalam dia memerintah. Dia dalam masa yang sama dia lebih bimbang dalam urusan mengawal nafsu dan diri pribadi. Baik, kita masuk pada kisah yang kedua. Yang diceritakan oleh Imam At-Tabari, yang mengambil ceritanya daripada Tufail bin Mirda'as. Dalam ceritanya, ketika Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ditabalkan sebagai khalifah, beliau telah menulis sepucuk surat kepada Sulaiman bin Abu As-Sari, gubernurnya Sogdia. Sogdia ni salah satu daerah di wilayah Asia Tengah, belah Samarkand, belah mana-mana tu. Negara Tantan semua ni. Maka di dalam isi kandungan surat tersebut, kerana perluasan negara umat Islam, kemakmuran di zaman Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Abdul Aziz berpesan kepada Gubernur Sulaiman bin Abu As-Sari, binalah beberapa buah rumah persinggahan untuk menjadi tempat penginapan umat Islam. Disuruh Gubernur ni bina rumah penginapan untuk umat Islam. Maksudnya kalau zaman kita ni hotel lah mungkin. Kalau zaman kita ni maksudnya hotel-hotel lah.
Apabila ada orang Islam yang sampai ke situ, berikanlah mereka penginapan selama sehari semalam secara percuma. Secara percuma. Layanlah mereka dengan baik. Peliharalah kenderaan mereka jika mereka mengadu kepenatan kerana jauhnya perjalanan. Berilah kebenaran untuk mereka menginap selama 2 hari 2 malam dan bantulah mereka. Jika mereka kehabisan bekalan atau tiada kenderaan, berilah mereka apa yang mereka perlukan dan iringilah mereka hingga mereka kembali ke negeri mereka dengan aman. Masya Allah. Khalifah punya pesan supaya layan orang Islam ni sampai macam tu. Gubernur ni jaga orang Islam sampai macam tu. Tetamu yang datang daripada luar ni diberikan khidmat kepada mereka. Gubernur yang menerima surat tersebut terkejut dengan perintah Amirul Mukminin. Lalu dia telah mendirikan rumah-rumah persinggahan seperti yang telah diperintahkan. Berita ini pun tersebar luas ke seluruh pelosok dan daerah. Orang ramai di timur dan barat wilayah Islam mula memperkatakannya. Bahkan mereka memuji sifat adil dan ketakwaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kerana Khalifah memberikan tempat penginapan yang percuma, layanan yang baik kepada para musafir, sehinggalah itu menjadi sebab musabab menarik perhatian ramai orang untuk datang ke tempat tersebut. Dalam pada itu sekumpulan pemimpin penduduk Samarkand datang menemui Sulaiman bin Abu As-Sari. Mereka berkata, "Gubernur sebelum engkau, Qutaibah bin Muslim Al-Bahili, telah menyerang negara kami tanpa memberi amaran terlebih dahulu." Dia orang ni bila tahu keadilan Umar bin Abdul Aziz, maka mereka datang membuat aduan. Mereka juga menyerang kami dengan tidak mengikut peraturan yang digunakan oleh umat Islam yang lain. Angkatan tentera Gubernur Qutaibah ni menyerang mereka tanpa memberi sebarang amaran dan tanpa ikut peraturan yang telah digariskan di dalam Islam. Sepanjang pengetahuan kami, kamu terlebih dahulu akan menyuruh musuh kamu menerima Islam. Jika mereka enggan, barulah kamu akan meminta mereka membayar jizyah. Dan jika mereka enggan juga, barulah kamu mengisytiharkan perang. Itu langkah-langkah yang digariskan sejak daripada zaman Rasulullah SAW lagi. Itulah yang Nabi kita gariskan, nak menunjukkan bahawa Islam ni bukanlah pilih perang itu sebagai kita katakan matlamat utama. Bahkan dakwah itu yang utama, kerana menyeru dulu kepada Islam. Kemudian kalaulah dia tak menerima Islam, maka menyeru pula kepada keamanan, iaitu dengan bayar jizyah. Kalau dengan bayar jizyah pun tak nak, barulah pilihan terakhir ialah perang. Apabila kami melihat keadilan khalifah kalian Umar bin Abdul Aziz sekarang, kami berhasrat untuk membuat aduan mengenai tentera kalian yang menyerang kami. Kami minta bantuan engkau untuk mengadili tindakan panglima tentera engkau. Jadi dia minta keadilan. Sebab apa? Orang ni menyerang mereka tanpa memberi amaran. Wahai Gubernur, izinkan wakil kami menemui khalifah supaya beliau dapat mengetengahkan kezaliman yang telah dilakukan terhadap kami. Jika kami benar, sudah tentu beliau akan memberikannya. Maksudnya akan membayar balik pampasan. Jika tidak, kami akan kembali semula ke negara kami. Sulaiman pun membenarkan wakil mereka menemui Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Damsyik. Apabila sampai ke istana Khalifah, mereka mengemukakan masalah mereka kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu Khalifah menulis sepucuk surat kepada Sulaiman bin Abu As-Sari yang menyebutkan, Khalifah tulis surat
ya jawab balik, beri arahan pula apa yang perlu dilakukan ya kepada orang-orang Samarkand ni, ya, yang telah mengadu kezaliman yang telah dilakukan terhadap mereka. Surat tersebut berbunyi, apabila suratku ini sampai, engkau hendaklah melantik seorang hakim ke Samarkand untuk meneliti aduan mereka. Jika keputusan hakim ini memihak kepada mereka, engkau hendaklah memerintahkan tentera Islam berundur daripada kota mereka. Engkau hendaklah arahkan umat Islam yang duduk di sana supaya keluar daripada negara mereka. Engkau hendaklah kembali ke tempat asal kamu seperti mana sebelum Qutaibah bin Muslim Al-Bahili menakluki negara mereka. Apabila wakil tersebut menghadap Sulaiman bin Abu As-Sari, mereka menyerahkan surat Amirul Mukminin. Lalu dia dengan segera melantik seorang hakim yang bernama Jumai' bin Hadir An-Naji. Hakim ini ditugaskan untuk mengkaji aduan mereka sedalam-dalamnya. Dia turut mendengar keterangan daripada beberapa orang tentera dan panglima tentera Islam dipanggil untuk diadili. Akhirnya didapati aduan mereka memang benar. Lalu dia menjatuhkan keputusan yang memihak kepada penduduk Samarkand. Masya Allah. Inilah keadilan Islam. Keadilan Islam. Dengan keputusan itu, Gubernur telah mengarahkan tentera-tentera Islam supaya meninggalkan Samarkand dan kembali ke markas tentera Islam. Di sana barulah mereka dibenarkan melancar semula serangan, sama ada mereka berjaya menakluk Samarkand melalui perjanjian atau mereka berjaya menakluknya melalui peperangan ataupun tidak berjaya sama sekali untuk menaklukinya. Apabila pemimpin-pemimpin penduduk Samarkand mendengar keputusan hakim tersebut, mereka berkata antara satu sama lain, alangkah peliknya kamu. Kamu telah bergaul dan duduk bersama mereka. Kamu lihat sendiri akhlak dan keadilan serta kejujuran mereka. Biarkanlah kita kekal bersama mereka. Hidup bersama mereka akan lebih selamat. Dan dengan adanya mereka, kita akan lebih aman dan sentosa. Masya Allah. Seluruh penduduk Samarkand, bila tentera Islam buat keputusan untuk keluar daripada daerah mereka, disebabkan kesilapan pemimpin mereka yang lalu dan keadilan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka pada ketika itu semuanya terharu. Sehingga akhirnya mereka pula yang merayu supaya tentera Islam jangan keluar. Tentera Islam jangan keluar. Teruskanlah, tinggallah bersama mereka. Mereka merasa lebih aman dengan adanya tentera Islam bersama mereka. Jadi kita lihat keadilan itu menyerlahkan lagi Islam. Itu kisah yang kedua, bagaimana ketegasan dan keadilan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Baik, yang berikutnya, kisah yang ketiga di dalam hidup Umar bin Abdul Aziz yang diceritakan oleh Ibnu Abdul Hakam dalam kitabnya yang amat berharga, Sirah Umar bin Abdul Aziz. Di dalam kitab itu menyebut, sebelum Umar meninggal dunia, Maslamah bin Abdul Malik berkata, wahai Amirul Mukminin, selama ini engkau telah menghalang anak-anak engkau daripada memiliki sebarang harta. Khalifah ni tak bagi apa pun harta pada anak-anak dia sebab bimbang. Orang kata dia bagi harta daripada hak kerajaan. Hak orang ramai. Bukankah baik jika sekarang ini engkau melantik saya atau siapa sahaja daripada keluarga engkau sebagai pemegang wasiat mereka? Jadi Maslamah ni minta izin dalam hal keadaan khalifah yang sudah dalam keadaan khalifah yang sakit, alangkah baiknya kalau khalifah lantik seseorang sebagai wasi, orang yang memegang wasiat. Selesai sahaja Maslamah berkata, Umar pun berkata, tolong dudukkan saya. Beliau yang dalam keadaan terbaring tu,
minta supaya diangkat dan untuk duduk. Mereka yang hadir pun mendudukkannya. Umar pun berkata dengan suara yang perlahan, "Wahai Maslamah, saya telah mendengar apa yang engkau katakan itu. Tentang kata-katamu, aku telah menghalang anak-anakku daripada memiliki harta. Demi Allah, aku tidak akan menghalang mereka memiliki apa yang menjadi hak mereka. Dan aku tidak akan memberikan mereka apa yang bukan hak mereka." Kata Umar bin Abdul Aziz, aku tak halang anak-anakku daripada harta. Ya, kalau tu hak mereka, memang mereka akan mewarisi. Ya, tapi kalau itu bukan hak mereka, sikit pun mereka takkan dapat. Ya, dengan erti kata khalifah takkan ambil hak orang lain untuk beri pada anak sendiri. Ya, ini contoh kepimpinan Umar bin Abdul Aziz. Tentang kata-katamu, bukankah baik jika sekarang ini engkau melantik aku atau sesiapa sahaja daripada keluargamu sebagai pemegang wasiat mereka? Sebenarnya, pemegang wasiat dan pelindung mereka bagi pihakku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang benar. Ya. Jadi kata Umar, aku tak perlulah nak buat wasiat-wasiat apapun. Ya. Penjaga mereka ni Allah yang menurunkan Quran. Hanya Allah yang akan melindungi orang-orang yang soleh. Ya, Allah akan lindungi orang-orang soleh. Ya, pelindungan Allah bersama dengan orang-orang yang baik. Wahai Maslamah, sedarlah, anakku mungkin akan menjadi seorang yang soleh dan bertakwa. Dengan itu, Allah akan melimpahkan kurnia-Nya kepadanya dan Allah akan memudahkan segala urusan. Maksudnya Umar bin Abdul Aziz ni sampai ke peringkat dia yakin anak-anak dia boleh jadi soleh. Ya. Sebab apa seorang ayah boleh yakin macam tu? Sebab ya, dengan didikan, dengan asuhan yang dia telah pun tunaikan, ya, sewajarnya yang dilakukan oleh seorang bapa kepada anak. Maka dengan sebab itulah dia merasakan dengan bekal ilmu, dengan bekal didikan, dengan bekal asuhan, akhlak, adab dan susila, anak-anak dia ni boleh jadi orang soleh. Ya, jadi kalau anak aku soleh, Allah akan jaga dia. Aku tak bimbang. Ya, seolah-olahnya demikian. Ya, pandangan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian beliau berkata, panggilkanlah anak-anakku. Mereka yang hadir di situ pun memanggil anak-anaknya yang seramai berbelas-belas orang. Masya Allah, ramai anak Umar bin Abdul Aziz ni. Apabila melihat mereka, air matanya mula bergenangan. Beliau berkata, demi sesungguhnya, aku tinggalkan mereka tanpa sebarang harta. Umar bila tengok anak-anak dia berdiri semua ni, ya, dia kata sungguh, aku tinggalkan mereka ni tanpa sebarang harta. Beliau kemudiannya menangis teresak-esak apabila melihat mereka dan beliau berkata, anak-anakku, ayah telah berikan kamu segala kebaikan. Setiap orang Islam atau bukan Islam yang melihat kamu pasti akan merasa bertanggungjawab dengan kamu. Anak-anakku, di hadapan kamu ada dua pilihan. Ini merupakan pesanan seorang ayah, ya, di hujung hayat dia. Dan pesanan ini pesanan orang yang tak harapkan apa-apa, ya, apa-apa balasan pun kecuali keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi nasihat daripada seorang soleh, masya-Allah. Jadi kita ambillah, ya, nasihat ini walaupun mungkin pesanannya hanyalah pesanan Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anaknya, tetapi mutiara hikmah daripada kata-kata beliau ini boleh kita jadikan sebagai salah satu daripada sumber inspirasi dalam kita, ya, menjaga kesolehan diri kita, ya, dan memupuk, ya, kesolehan, ya, pada generasi yang akan datang. Anak-anakku, di hadapan kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu menjadi kaya dan ayah kamu masuk neraka, atau kamu menjadi miskin dan ayah kamu masuk syurga. Ayah pasti kamu akan memilih
untuk menyelamatkan ayah daripada masuk ke dalam neraka. Setelah itu, Umar melihat mereka dengan penuh belas ihsan. Beliau berkata, bangunlah, sesungguhnya Allah akan melindungi kamu. Bangunlah, sesungguhnya Allah akan memberi rezekinya kepada kamu dengan jaminan. Maksudnya jangan bimbang dalam urusan rezeki, Allah akan jagakannya. Melihat Umar, Maslamah berkata, wahai Amirul Mukminin, saya ada yang lebih baik daripada itu. Maslamah ni kata kepada Amirul Mukminin, ada yang lebih baik daripada ni. Bukan tinggal mereka macam tu aja dengan pesanan tadi, tapi ada yang lebih baik. Maka tanya Umar bin Abdul Aziz, apakah kebaikan itu, wahai Maslamah? Maslamah pun menerangkan cadangannya. Saya ada 300,000 dinar. Saya akan berikan semuanya kepada mereka. Agih-agihkanlah wang itu kepada mereka, ataupun engkau boleh sedekahkan harta ini jika engkau mahu. Maka pada saat Maslamah ni tawarkan kepada Umar bin Abdul Aziz dengan pemberian 300,000 dinar, Masya Allah. 1 dinar 800 duit kita, Masya Allah. 300,000 ni jumlah yang sangat-sangat banyak. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, membalas tawaran daripada Maslamah itu. Beliau mengatakan, wahai Maslamah, bukankah ada yang lebih baik daripada itu? Maka tanya Maslamah pula, apakah yang lebih baik lagi daripada itu, wahai Amirul Mukminin? Maka jawab Umar bin Abdul Aziz, engkau kembalikan wang itu semula kepada pemiliknya, kerana wang itu bukan hakmu, jawab Umar. Mendengar kata-kata itu, bergenanglah air mata Maslamah. Dia berkata, wahai Amirul Mukminin, mudah-mudahan Allah mengasihimu ketika hidup dan selepas matimu. Engkau telah berjaya melembutkan hati-hati kami yang keras, Masya Allah. Kalam-kalam dia tu. Melembutkan hati-hati yang keras. Walaupun duit tu duit Maslamah sendiri. Tapi dia suruh beri kepada pemiliknya yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Semua 300,000 dinar tu sedekahkan, kembalikan kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi engkau telah berjaya melembutkan hati kami yang keras. Engkau mengingatkan hati ini yang selama ini lupa. Engkau telah membimbing kami supaya bersama orang-orang yang soleh. Selepas kematian Umar, orang ramai mengikuti perkembangan anak-anaknya. Orang nak ambil tahulah, kesian pada khalifah ni, dia meninggal, satu harta pun dia tak ambil. Kemewahan pun tidak ada, anak-anaknya ditinggalkan berbelas-belas orang. Mereka melihat anak-anaknya tidak pernah memerlukan simpati daripada sesiapa. Maksudnya anak-anak Umar bin Abdul Aziz ni boleh hidup dengan berdikari dan hidup senang. Tak ada pun dalam kalangan anak-anaknya tu susah. Maka benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ni, saya baca maksud dia. Dan hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang dhaif lagi yatim di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul, yang menepati kebenaran. Yang pada saat itu Allah akan jaga amanah mereka. Itu sebahagian daripada kisah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. InsyaAllah kita akan sambung selepas. Masih ada lagi kalam-kalam hikmah beliau yang kita nak ambil contoh dan juga tahunan. Saya kepada anda ikuti bersama untuk pengajian dalam Hayatus Salihin. Kembali seketika nanti, IKIM Inspirasi Informa Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Aku cinta kiamat,
Kisah hijrah mereka kita selami. Pelbagai cerita dan juga emosi bersilih ganti. Persembahan yang bertenaga kita nikmati. Di pentas Hijrahkan Laguku, Sabtu ini 9 malam, hanya di TV Al-Hijrah. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sudah kian lama kita menghadapi ancaman COVID-19. Kini, kami ada berita gembira untuk anda. IKIM akan kembali berada di Pesta Buku Selangor 2021 bertempat di Pusat Konvensyen Shah Alam. Pembelian boleh juga dibuat melalui aplikasi Shopee. Jangan lupa untuk kunjungi booth IKIM di P36 bermula 2 Disember sehingga 12 Disember 2021 dari jam 10 pagi hingga 9 malam. Juga layari Shopee dan cari IKIM jarak niaga. Rebut pelbagai diskaun menarik yang menanti anda. Ingat, booth P36 dan Shopee IKIM Niaga. 91.5 FM di Lembah Kelang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pengajian ilmu kita dalam Hayatul Salihin. Kita bawakan rancangan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Kita kenali ketokohan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. InsyaAllah kita nak sambung sikit lagi Ustaz tentang mutiara hikmah, kata-kata pesanan-pesanan dititipkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk peringatan kita bersama Ustaz. Silakan Ustaz. Ababna fillah, Imam Az-Zahabi pernah mengatakan bahawa Umar bin Abdul Aziz adalah seorang yang baik, paras dan budi pekertinya. Seorang yang berpengetahuan luas. Seorang yang sangat faqih. Ya, maksudnya alim dalam hukum hakam syariat. Seorang yang berjiwa lembut. Yakni seorang yang berakhlak mulia dan sangat prihatin terhadap orang lain. Dan seorang yang dalam hidupnya sentiasa bertaubat. Itulah watak Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kisah Khalifah yang juga merupakan salah seorang tokoh tabi'in ni sangat banyak dirakamkan oleh para ulama. Dan pada malam ni kita nak sambung lagi bagaimana watak Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ketika beliau sebagai seorang gubernur di Madinah Al-Munawwarah. Ini mengimbau kisah tadi dah cerita wafat ni, mengimbau balik kisah bagaimana kita katakan ketokohan beliau dan juga keadilan beliau serta pemurah dan peramahnya beliau serta berilmunya Umar bin Abdul Aziz. Seorang yang bernama Dukhain bin Sa'id Ad-Darimi telah menceritakan, suatu hari aku memuji-muji Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi gubernur di Madinah. Beliau memerintahkan agar aku dihadiahkan sebanyak 15 ekor unta daripada baka yang baik-baik. Apabila melihat unta ini yang diserahkan, aku merasa begitu terpegun melihatnya. Terasa bimbang untuk membawa unta-unta itu bersamaku merentasi muka bumi. Aku juga tidak bersedia untuk menjualnya. Dia seorang pensyair. Maka ketika mana dia bersyair, memuji-muji Umar bin Abdul Aziz, selayaknya dengan pujian yang sepatutnya, maka Umar ni tanda berterima kasih. Memberikan 15 ekor unta yang sangat baik daripada baka yang baik. Sampaikan dia terlalu sayang pada unta yang dia dapat ni. Dia nak bawa musafir pun dia takut kena rompak. Sampai kat nak serah pada orang pun dia tak harap. Sampai begitulah. Maksudnya
betapa eloknya unta-unta yang diberikan itu oleh Khalifah Umar. Hanya kerana seseorang itu mengucapkan sesuatu yang baik tentang diri. Ketika asyik berfikir, tiba-tiba muncul satu rombongan yang juga berhasrat menuju ke negeriku Najd. Aku meminta izin untuk turut serta bersama mereka. Mereka membalasnya, dipersilakan, kami akan berangkat pada malam ini. Bersiaplah untuk berangkat bersama kami. Lantas, aku pergi menemui Umar bin Abdul Aziz untuk mengucapkan selamat tinggal. Ketika itu, aku dapati ada 2 orang tua bersamanya yang tidak aku kenal. Apabila aku ingin berangkat, Umar memandang sambil berkata, "Wahai Dukhain, saya ini berjiwa besar. Jika selepas ini engkau terdengar saya mencapai kedudukan yang lebih tinggi daripada sekarang, datanglah berjumpaku. Engkau akan menerima ganjaran dan ihsan daripadaku." Waktu itu pun dah bagi 15 ekor unta yang sangat baik. Dan Umar ni waktu tu baru gubernur. Maka dia pesan, kalaulah selepas ni kamu dengar berita tentang aku, suatu masa nanti datang, supaya kamu dapat hadiah lagi banyak. Bawalah saksi wahai gubernur. Maka Dukhain ni pun kata, kalau macam tu, bawalah saksi supaya boleh saksikan kebenaran kata-kata Umar ini. Maka beliau mengatakan, Allah sebagai saksiku. Maka Dukhain berkata, saksi daripada makhluknya. Kedua-dua orang itu berkata, mereka sanggup menjadi saksi. Aku menemui salah seorang daripada mereka dan bertanya, bolehkah aku tahu nama tuan? Dukhain ni, bila 2 orang yang ada dengan Umar bin Abdul Aziz ni dia tak kenal. Jadi 2 orang diminta, 2 orang tadi jadi saksi. Maka dia pun tanya kedua-dua orang ni, bolehkah saya tahu nama tuan? Maka orang itu menjawab, Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar ni telah pun kita sebut dalam kisah-kisah kita yang lalu Faiz. Yang mana kita ceritakan tentang cucu Sayyidina Umar yang sangat berkaliber dalam keilmuan, ketokohan dan seorang yang sangat hebat dalam ketakwaan dan kezuhudan. Aku pun memandang gubernur sambil berkata, aku berpuas hati dengan saksi ini. Selepas itu aku menoleh ke arah seorang lagi dan bertanya, siapakah tuan? Maka orang itu mengatakan, aku adalah Abu Yahya, orang suruhan gubernur. Aku pun berkata dengan girang, ini sememangnya seorang saksi. Kalau seorang lagi tokoh ulama yang hebat dan seorang lagi pula merupakan orang suruhan gubernur, orang kanan gubernur, memang sesuailah jadi saksi. Setelah itu aku pun mengucapkan salam dan berangkat bersama-sama. Angkatan tersebut membawa unta-untaku menuju ke Najd. Allah telah mencurahkan keberkatan kepada unta-unta ini hingga melalui unta-unta itu aku berjaya menambah lebih banyak unta dan hamba. Maksudnya dia pun murah rezeki sejak terima 15 ekor pemberian unta daripada gubernur ni. Dia pun murah rezeki, hidup pun jadi senang. Bahkan ada pembantu, ada jadi perniagaan dia pun jadi maju. Masa pun berlalu. Suatu hari ketika aku berada di tengah padang pasir di bumi Yamamah Najd, aku terdengar suara orang mengucapkan takziah atas kematian Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik. Aku bertanya kepada orang itu, siapakah khalifah selepasnya? Maka orang itu menjawab, Umar bin Abdul Aziz. Sebaik sahaja mendengar jawapan itu, aku terus memacu unta menuju ke Syam. Dengar Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya dulu pun janji bagi 15 ekor unta. Kemudian janji pula, kalaulah suatu masa nanti kamu dengar berita tentang aku dengan kemajuan yang lebih, datang
aku akan bagi lagi. Ya. Kawan ni pun dengar Umar bin Abdul Aziz pula jadi khalifah. Ya. Segera pacu unta pergilah. Ya. Aku terus memacu unta menuju ke Syam. Apabila sampai di Damsyik, aku berselisih dengan Jarir yang baru sahaja pulang daripada bertemu khalifah. Aku mengucapkan salam kepadanya dan bertanya, daripada mana wahai Abu Hadrah? Jarir menjawab, aku baru sahaja bertemu khalifah. Baginda memberi bantuan kepada fakir miskin dan enggan memberi hadiah kepada para pensyair. Baliklah ke tempat asalmu. Itulah yang lebih baik. Itulah yang lebih baik, kata Jarir. Aku pun cepat-cepat membalas. Aku ada urusan yang lain daripadamu. Terserahlah kepadamu. Ya, jawab Jarir. Dia kata dia nak pergi jugalah. Ya, aku ada hal lain. Jarir kata ikut suka kamu lah. Ya, tapi khalifah tak bagi pada para pensyair ni. Ya, waktu dulu dia gubernur. Ya, aku pun terus mengorak langkah hingga sampai ke balai khalifah. Khalifah ketika itu sedang berada di tengah balai tersebut, dikelilingi oleh anak-anak yatim, para janda dan mereka yang dizalimi. Aku tidak mempunyai ruang untuk bertemu dengan khalifah kerana keadaan terlalu sesak. Lantas aku pun berteriak, wahai Omar yang baik dan budiman, Omar yang memiliki segala keagungan, saya ini dari Qattan, berketurunan dari. Saya ingin menuntut hutang saya daripada saudaraku yang budiman. Ya, dia nak tuntut balik janji. Ya, janji khalifah kepada dia. Orang suruhan Omar, Abu Yahya, merenung lama dan kemudian berkata, wahai Amirul Mukminin, aku menjadi saksi kepada orang Badui itu yang menuntut haknya daripadamu. Omar berkata, aku tahu. Omar memandang kepada kepada pensyair tadi, sambil berkata, kemarilah ke sini wahai Dukain. Mari sini. Apabila aku berada di hadapannya, Omar mendekatkan dirinya kepadaku dan berkata, apakah engkau masih ingat apa yang saya katakan ketika di Madinah dahulu? Setiap kali saya memperolehi sesuatu, jiwa saya akan menuntut sesuatu yang lebih baik daripada itu. Ya Amirul Mukminin, balas Duhaim. Omar meneruskan kata-katanya, inilah keadaanku sekarang. Aku telah mencapai kemuncak dunia ini, yaitu takhta khalifah. Namun jiwaku berhajat untuk memperolehi kemuncak di akhirat pula, yaitu syurga dan beroleh keredaan Allah. Kata Umar, dulu waktu gubernur, berangan-angan, nak dapat kemuncak, kepimpinan, iaitu khalifah. Sekarang ni, dah jadi khalifah, maka aku berangan-angan pula nak mendapat kemuncak, kejayaan di sisi Allah, iaitu keredaan Allah dan mendapat syurga Allah. Jika pada kebiasaannya seorang raja akan menggunakan tahtanya untuk mencapai kemuncak kegemilangan di dunia, namun aku akan gunakannya untuk mencapai kemuncak kegemilangan di hari akhirat. Masya Allah. Kalaulah orang lain dengan kekayaan dan kerajaan dia boleh capai ke puncak kejayaan dunia, kata Omar, aku akan gunakan kerajaan aku, kekuasaanku untuk mencapai kemuncak kegemilangan di hari akhirat. Omar menyambung lagi, wahai Duhaim, demi Allah, saya tidak pernah menyentuh harta umat Islam walaupun sedirham. Walau sedirham, tak pernah ambil harta umat Islam ni. Walaupun sedinar, semenjak aku menduduki tahta ini, aku hanya miliki 1,000 dirham. Ambillah separuh dan tinggalkan untukku separuh. Masya Allah. Dia kata, aku cuma ada 1,000 dirham je. Kalau kamu nak, ambillah separuh, tinggal aku separuh. Maka Duhain pun menerima harta yang diberikannya itu. Demi Allah, aku merasakan tidak pernah aku menerima harta yang seberkat itu. Ya, walaupun dia terima hanya 500 dirham aja, tetapi hartanya itu sangat berkat.
Ya, sehingga kata Dukhain tak habis-habis. Ya, berkat pemberian Khalifah Umar. Ya, begitulah ya. Bila kita sebut berkat ni benda sedikit pun cukup. Itu yang dikatakan berkat. Ya, benda sedikit pun cukup. Kalau tak berkat ni sebanyak-banyaknya tapi masih rasa tak cukup. Ya, maka walaupun diberi sedikit ya, tetapi dirasakan cukup. Cukup itulah keberkatan. Sebab itulah Nabi kita berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, kau jadikanlah rezeki keluarga Nabi Muhammad rezeki yang dirasai cukup. Ya, kecukupan. Hari ini kadang-kadang ya yang berlaku kemusnahan ya di alam jagat ni bukan sebab tak cukup tapi duk rasa tak cukup. Ya, duk rasa tak cukup. Ya, walaupun dalam akaun dah ya banyak dah kosong dah lebih sampai 6 kali ganda kosong lah ya, tapi duk rasa tak cukup lagi. Ya, itu yang menyebabkan tama, haloba dan sebagainya. Tetapi kalau saat ya Allah rezekikan rasa cukup, maka pada ketika itu dia takkan tamak pada hak orang, dia takkan ambil hak orang lain. Ya, begitulah ya yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itulah ya kisah-kisah yang dapat kita ya kongsikan. Mudah-mudahan ya kita dapat mengambil ibrah dan pengajaran daripada kisah Umar bin Abdul Aziz ini. Bagaimana ya prinsip dalam kehidupan dia mencapai kemuncak kejayaan di hari akhirat. Itulah kejayaan yang sebenar. Mudah-mudahan ya bukan hanya sekadar untuk Umar bin Abdul Aziz, bahkan untuk diri kita, ahli keluarga kita, ya rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita, Allah anugerahkan juga kemuncak kejayaan yang sebenar, yaitu kejayaan di hari akhirat. Amin. Saat kita kembali kepada Allah dalam hal keadaan Allah redha pada kita. Amin. Dan Allah jadikan hari yang terbaik buat kita, hari kita balik kepada Allah. Amin. Dalam hal keadaan kita diredai dan ya dilimpahi dengan rahmat dan kasih sayang. Wallahu a'lam. Amin. Jazakallah khair Ustaz. Untuk perkongsian kita kali ini, seorang lagi tokoh dalam dunia tabi'in, kita bawakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Banyak kisah yang boleh kita pelajari untuk peringatan bersama, mutiara hikmah yang disampaikan oleh Khalifah Umar ini kepada kita untuk kita jadikan panduan kita bersama. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu kita. InsyaAllah semoga Ustaz sentiasa dipelihara dalam kebaikan, berikan kesihatan yang baik insyaAllah untuk bersama-sama dengan kita lagi, untuk berkongsi ilmu bersama dengan kita pada pertemuan seperti biasa Khamis 9 malam untuk Hayatus Salihin. Jumpa lagi Ustaz insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda ikuti kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ibu 102.7 FM. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, harta yang diwakafkan, ilmu dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya. Wakafkan unit amanah ASB anda dengan wakaf ASNB. Diuruskan sepenuhnya oleh ASNB dengan iktiraf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Gabungan konsep pelaburan dan wakaf. Sumbangan wakaf kita berterusan walaupun selepas kita tiada. Info asnb.com.my. Rasuah dan khianat amanah menjadi penyakit moral yang menggugat perkembangan tamadun manusiawi sejak berkurun lamanya. Berbagai kaedah diusahakan bagi mengekangnya, baik dari sudut penguatkuasaan, perundangan maupun pemulihan tadbir urus berintegriti. Namun pada hakikatnya, rasuah terus berlaku. Agama sering didakwa sebagai ubat mujarab untuk memulihkan kerosakan dari dalam sehingga mampu mengubah personaliti dan membina seorang profesional yang luhur. Persoalannya, bagaimana agama berupaya memainkan peranan tersebut? Webinar ini bertujuan membincangkan sudut pandang Islam terhadap usaha meneroka, mengukuhkan dan menterjemahkan aspek kerohanian agar setiap orang menjadi peribadi murni yang bebas rasuah. Pembudayaan melalui pelaziman ilmu, iman dan amal mampu membentuk masyarakat bermoral tinggi serta bebas rasuah. Sertai webinar Islam, Moraliti dan Masyarakat Bebas Rasuah yang disiarkan secara langsung menerusi talian di laman web IKIM pada 7 Disember 2021. Layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Marilah semua berkunjung ke Pesta Buku Selangor. Di SSCC luaskan indah, menimba ilmu pengetahuan. Di SSCC, jom
ke Pesta Buku Selangor dari 2 hingga 12 Disember 2021 di Shah Alam Convention Center. Pesta Buku Selangor menghubungkan hati dan minda. Jumpa di SACC. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.